gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang ting 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 tang tang. Selamat pagi dan salam sejahtera murid-murid. Apa kabar kamu semua setelah kita bercuti seminggu? Saya harap kita semua dalam keadaan baik seperti biasa bersama dengan keluarga, dan saya doakan kita hari ini semua dipermudahkan urusan dan diberkati selalu dalam hidup. Amin. Okey. Jadi ini adalah ikhlas yang pertama, di mana ikhlas ini dijalankan secara dalam talian. Okey, kamu hanya perlu menonton saja dalam kelas. Okey. Di mana dalam ikhlas ni kita akan menyampaikan yang secara ringkas supaya kamu tidak bosanlah ataupun tidak rasa terlelaplah semasa kamu kalau apa kan biasanya kan kalau cikgu mengajar di depan kan, mungkin kamu akan merasa mengantuk dan sebagainya. Jadi kita akan cuba buat dalam bentuk ikhlas. Okey, jadi saya harap penyampaian dalam ikhlas ini dapat memahamkan lebih mudah lagi kalau dibandingkan kalau cikgu mengajar secara depan-depan lah, begitu kan. Okey, jadi tanpa membuang masa, okey, ikhlas kita yang pertama ini adalah mengenai tentang kaedah untuk menulis huraian isi. Untuk soalan karangan, 180 patah perkataan di kertas 2. Macam tu. Okey, untuk berkenaan dengan ni, saya rasa kamu sudah biasalah dengan format soalan UASA ataupun UASA yang kamu telah jawab pada tahun lepas. Okey, di mana untuk soalan karangan 180 patah perkataan ini ada di kertas 2. Dan di sini saya lebih menekankan ataupun saya lebih memberikan tumpuan untuk bahagian karangan dengan erti kata lainnya adalah kertas 2. Okey, jadi untuk mendapatkan markah lulus sekurang-kurangnya 40, sebahagian mesti kena buat yang terbaik di kertas 2. Okey. Sebab kertas 1 ni dia ada banyak markah yang perlu kita kena jaga-jaga, dan ada beberapa soalan yang kita tidak mampu ataupun kita tidak boleh untuk kuasai, maka kita kena tackle ataupun kita kena fokuskan di mana soalan yang kita boleh dapat markah dengan senanglah ataupun lebih banyak, supaya bila kita gabungkan dengan markah kertas 2, bolehlah untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 40. Itu sudah cukup memadai. Ini untuk bagi mereka yang kuranglah, yang kurang dalam subjek bahasa Melayu ini, yang sepatutnya boleh lulus dengan baik. Tapi untuk macam kamu, okey, tidak apa. Okay, saya akan tolong kamu, pandu kamu dengan mudah satu persatu. Kalau kamu tengok ikhlas ini dengan telitilah ataupun tumpukan perhatian semasa kelas ini dijalankan untuk rujukan kamu semua dalam kelas lah. Okey. Jadi topik kita hari ini adalah untuk berkenaan dengan bagaimana untuk menulis huraian isi bagi karangan 180 patah perkataan. Baik. Okey. Okey, untuk saya akan lebih kepada bahagian isi, kerana bahagian isi markahnya adalah kurang kalau dibandingkan dengan pendahuluan dan juga penutup. Ada juga setengah dalam kalangan kamu ada yang tidak buat pendahuluan dengan penutup, dia terus pergi kepada bahagian isi. Yang sebenarnya bahagian isi ni dia banyak memainkan peranan yang penting dalam memberikan markah, kerana soalan karangan 180 patah perkataan adalah bernilai 30 markah. Jadi untuk mendapatkan markah baik macam untuk kamu, okey, paling kurang pun mesti dapatkan sekurang-kurangnya 18 hingga 15. Kalau paling terbaik 20 lah dan ke atas, itu lagi baguslah. Tapi kalau bagi saya 15, 18 sudah cukup memadai. Kerana macam kamu ni kan ada yang tidak ataupun kurang membaca begitu, benda ni sepatutnya benda ni memerlukan pemahaman pembacaan kita lah. Bukan kita kena buat ikut suka-suka kita. Macam tu. Tapi walau bagaimanapun juga, okey, ada beberapa cara yang senang untuk mendapatkan markah. Yang penting kamu kena ikut dan buat.
Kalau tidak ikut memang kamu tidak dapat lah. Begitu ya. Okey. Untuk bahagian isi. Selalunya itu kita akan skip pada bahagian pendahuluan dengan penutupan sebab semasa saya cek kertas tahun lepas, saya ingat lagi, kertas 2, okey, jujur semua okey, tapi ada yang kurang. Begitu. Jadi kita tengok kekurangan maksudnya di sini yang bagaimana. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, komponen huraian isi. Okey, ada yang selalu terlepas ataupun ada yang tidak buat benda macam ni lah. Okey, untuk huraian isi, setiap satu perenggan ni kita cuma perlu ada 4 ayat saja. 4 ayat. Okey, buat satu ayat saja satu-satu. Tidak perlulah tulis lebih daripada 4. Kerana dikuatiri, kalau tulis semakin banyak juga kesalahan yang akan dikesan dan semakin banyak juga markah akan dipotong. Jadi buat secara ringkas sahaja, tidak perlu tulis terlalu panjang. Okey. Kalau ingin buat lebih panjang lagi, kamu kena berjaga-jaga dan pastikan komponen yang ingin saya minta itu kena ada. Ya. Okey, jadi apakah komponen yang dimaksudkan di sini? Okey, yang inilah. Okey. Yang pertama kita kena buat adalah isi. Itu adalah ayat yang pertama. Bahagian isi dan juga bahagian huraian. Bahagian huraian ni mesti kena ada ketiga-tiganya sekali dan kamu perlu kena ingat 3 ini sampailah waktu peperiksaan akan datang ataupun yang seterusnya. Okey, setelah isi kamu akan buat huraian, betul? Okey, huraian itu mesti kena ada 3. Okey, yang macam kamu tengok ni. Okey, yang pertama adalah huraian mengapa, huraian bagaimana dan huraian kesan. Jadi mesti keempat-empat ni kena lengkap. Barulah dapat markah. Ya. Okey. Okey, untuk memudahkan lebih senang supaya kamu kena ingat kamu hanya perlu buat satu ayat. Okey. Saya sediakan panduan ini untuk rujukan kamu lah. Jadi saya panggil dia sebagai jadual 4 ruang ala Cikgu J. Di mana dalam jadual ini kamu hanya mesti isi satu ayat saja. Satu ayat yang pendek dan ringkas. Tidak perlu tulis terlalu panjang. Sebab untuk macam kamu, kalau bila tulis terlalu panjang ayat, maka banyak markah akan dipotong. Maka dipotong untuk kesalahan tata bahasa. Belum cerita lagi di mana penggunaan tanda baca tu dekat letak mana, koma di mana, tanda soal di mana, macam tu kan. Lepas tu huruf besar, huruf kecil. Ada yang masih lagi tidak tahu di mana letak huruf besar dan juga huruf kecil. Maka itu jangan tulis terlalu panjang karena dikuatiri nanti makin banyak maka akan dipotong. Jadi tulis pendek-pendek saja pun tidak ada masalah. Okey. Isi ni, okey, kita tengok jadual 4 ruang ala Cikgu J. Ini mesti kamu kena ikut dan buat kerana kamu akan jawab soalan selepas ini. Kita akan buat latihan selepas ini. Okey. Jadual 4 ruang ala Cikgu J, dia ada 4 ayat. Okey, 4 komponen. Di mana setiap satu komponen di sini hanya satu ayat saja kamu kena buat. Ya, jangan tulis panjang, satu ayat saja ya. Untuk macam kamu tulis satu ayat saja. Okey, yang pertama, ayat pertama adalah ayat isi. Ayat isi kita boleh dapatkan melalui soalan yang akan diberikanlah, yang kamu akan dapatkan itu. Okey, yang kedua adalah huraian mengapa. Mengapa? Huraian mengapa tu adalah untuk kita tulis mengapa benda itu berlaku. Jadi dia ada kata kuncinya tersendiri. Yang kita akan tengok nanti selepas ni. Kalau huraian bagaimana, maksudnya di sini adalah bagaimana untuk mengatasi masalah yang ada pada huraian kedua itu, iaitu huraian mengapa. Okey. Kalau kesan, ayat keempat huraian kesan, maksudnya di sini adalah apa yang akan berlaku sekiranya pada bahagian isi itu berlaku. Macam tu. Jadi, keempat-empat ni semuanya saling berkaitan. Jadi, kena tanya-tanya lah maksudnya macam mana. Okey, kalau bahagian isi, dia akan pergi kepada bahagian huraian mengapa. Daripada bahagian huraian mengapa, akan pergi kepada bahagian huraian bagaimana. Daripada huraian bagaimana, dia akan pergi kepada huraian kesan. Jadi, kesemua ni, ketiga-tiga ini, ada berkaitan dengan isi yang ada pada ayat pertama itu. Ya. Jadi kita cuma hanya perlu jawab soalan
yang telah diberikan dan letakkan jawapan yang kamu telah jawabkan itu dalam satu ayat. Jadikan dia sebagai satu perenggan. Kita satukan dia sebagai satu perenggan sahaja. Ya. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan di sini ya. Okey, lihat gambar dan maklumat di bawah dengan teliti. Kemudian tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Okey, jadi ini adalah soalan yang kita dapatkan. Okey, ini berkenaan dengan pencegahan buli tanggungjawab bersama. Jadi ada 3 isi di sini yang kita dapatkan. Kenapa 3 isi? Sebab ada 3 perkara saja yang kita teliti. Untuk kita mendapatkan isi-isi, kita kena teliti gambar dan maklumat yang disampaikan. Kita baca juga semua sekali. Okay, baca tajuknya, baca dia punya isi-isi penting dia, baca huraian, semua kena baca dalam soalan tersebut. Termasuk kita kena tengok gambarnya sekali. Gambar carta jadual, semua kita kena tengok. Sebab semua itu akan memberikan kita idea dalam penulisan karangan kita itu. Karangan 180 patah perkataan itu. Okey. Okey. Jadi ada 3 di sini. So, saya akan teruskan bagaimana cara menulisnya. Okey. Jadi di sini kamu kena gunakan jadual 4 ruang ala Cikgu J yang saya cadangkan itu. Okey. Kita tengok satu contoh di sini ya. Okey, saya ambil satu contoh. Okey. Ibu bapa mendidik anak dengan nilai-nilai murni. Okey. Salah satu bagaimana kita ingin mencegah kejadian buli kan. Jadi saya ambil yang pertama, ibu bapa mendidik anak dengan nilai-nilai murni. Okey. Kita tengok di sini ya, bagaimana penggunaan jadual 4 ruang ala Cikgu J ini digunakan dan kamu mesti gunakan sama juga macam ni. Okey. Bahagian isi. Cara-cara mengatasi masalah buli ialah ibu bapa mendidik anak dengan nilai-nilai murni. Okey. Okey. Jadi itu adalah bahagian isi lah. Jadi kita dapatkan daripada isi di sini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada huraian mengapa. Okey, huraian mengapa. Jadi kita kena jawablah kenapa isi itu berlaku. Maksudnya di sini, mengapa ibu bapa mesti mendidik anak dengan nilai-nilai murni. Jadi ada satu kata kunci yang perlu kamu kena gunakan, iaitu hal ini dikatakan demikian kerana. Untuk ayat kedua, huraian mengapa mesti gunakan perkataan hal ini dikatakan demikian kerana. Sebab kita ingin menjawab pada kata kunci itulah. Hal ini dikatakan demikian kerana apa? Jadi jawapan tu kita boleh tulis sendirilah. Okey. Yang ini terpulang, apa-apa saja tidak ada masalah. Yang penting mesti kenalah dengan isi yang kamu sudah kemukakan itu. Hal ini dikatakan demikian kerana nilai-nilai murni membantu ibu bapa untuk mengawal kelakuan anak. Maksudnya di sini, kenapa ibu bapa mendidik anak dengan nilai-nilai murni? Sebab hal ini dikatakan demikian kerana nilai-nilai murni membantu ibu bapa untuk mengawal kelakuan anak. Titik. Cukup satu ayat saja. Tidak perlu buat 2-3 ayat. Satu ayat sudah memadai. Okey. Seterusnya, huraian bagaimana. Bagaimana. Jadi kata kuncinya di sini kita boleh pakai ataupun kita boleh gunakan di sini adalah sebagai contoh. Sebagai contoh. Okey. Sebagai contoh, ibu bapa perlu menerangkan pelbagai nilai murni kepada anak. Okey. Dan akhir sekali adalah huraian kesan. Okey, huraian kesan. Jadi kata kuncinya di sini adalah kesannya. Ingat kesannya. Mereka tidak akan membuli rakan di sekolah. Jadi sama jugalah kamu boleh tulis apa-apa saja. Yang penting pastikan ada berkaitan dengan tajuk. Jadi berdasarkan daripada contoh ini, keempat-empat ini secara jelas mempunyai perkaitan. Keempat-empat tersebut antara satu dengan yang lain. Kita tengok saja pada bahagian contoh jawapan di sini pun kita sudah boleh tahu bagaimana. Semuanya menceritakan tentang nilai murni sahaja. Jadi mesti berkaitan dengan isi itu yang juga menceritakan tentang nilai murni. Okay, senang saja kan? Untuk macam kamu ni sepatutnya kamu sudah boleh buat. Yang penting kamu ingat kata kunci itu yang saya tandakan berwarna merah. Hal ini dikatakan demikian kerana itu pada ayat kedua. Sebagai contoh, huraian bagaimana di ayat ketiga dan kesannya huraian kesan di ayat yang keempat. Kamu guna saja macam tu, okey, sudah cikgu boleh tahulah
kamu gunakan ni dan kamu memang akan dapat markah penuh untuk tu. Yang penting pastikan apa yang kamu tuliskan itu mesti berkaitan dengan isi yang kamu telah kemukakan. Okey. Ini adalah contoh penulisan huraian isi yang baik. Setelah kita rangka dalam jadual 4 ruang ala Cikgu J, kita pindahkan dalam bentuk perenggan. Jadi ia akan jadi seperti ini. Yang berwarna merah ini adalah bahagian ayat isi. Okey. Yang warna kuning adalah huraian mengapa. Okey. Warna hijau adalah huraian bagaimana dan ayat huraian kesan adalah berwarna biru. Jadi bila kamu ikut cara macam ni, dapatlah markah penuh. Okey. Jadi adakah senang ataupun susah? Sebenarnya senang kalau kamu ikut panduan yang diberikan. Ya, itu saja untuk tips yang diberikan oleh Cikgu J lah. Okay. Jadi itu saja untuk ikhlas kita pada hari ini dengan secara ringkasnya. Jadi selepas ini kamu akan cuba menjawab soalan yang telah diedarkan. Cuba saja dulu, okey. Kalau ada yang tidak meyakinkan atau salah, boleh saja tanya dengan Cikgu J. Okey. Jadi itu saja untuk ikhlas kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton ikhlas ini dan kita akan jumpa lagi lah pada ikhlas yang seterusnya untuk tajuk topik yang lain yang lebih menarik lagi sebagai persediaan kamu semua. Itu saja daripada saya. Terima kasih.